Comelnya. Hai. Baiklah, Elisa ingatkan you all mengenai upacara pembukaan Piala Dunia Qatar yang akan bersiaran langsung pada 10 malam Ahad di saluran 825 HD. Lepas tu, kita bawakan perlawanan pembuka tirai antara tuan rumah Qatar dan Ecuador dengan perancangan di saluran 802 dan 825 HD. Tak sabar guys. So make sure you guys semua kena tengok, okay? Dan kembali dari weekend bersama Kish dan Chun Hang dari Go Per 90. Okay, kita nak tanya sikit lagi sebab sekarang kita nak tanya Kish dengan Chun pilih orang kata 3 perlawanan yang wajib disaksikan oleh semuanya di peringkat kumpulan. So siapa nak mula dulu? Saya start dulu lah Chun Hang. Dia ada dia group stage ni banyak, sebenarnya banyak game. And that's why it's exciting sebab setiap hari itu ada something yang menarik untuk kita tonton. Tapi kalau ada 3 fixture yang betul-betul stand out untuk saya dalam peringkat group stage ni, satu adalah pertembungan di antara Ghana dan Uruguay. This is the game yang I paling look forward to. Ghana versus Uruguay. Sebab semua orang tahu apa yang berlaku di antara kedua negara ini pada tahun 2010 Piala Dunia. Luis Suarez punya handball on the line, minit terakhir perlawanan, miss penalti. In the end, Uruguay yang mara. And untuk Ghana dan penyokong bola sepak di Afrika secara keseluruhan, itu adalah peluang terbaik untuk sebuah pasukan Afrika menjadi pasukan Afrika pertama mara ke separuh akhir. Tapi dihentikan oleh drama Luis Suarez dan Uruguay di pentas suku akhir. So, rivalry itu kekal intens dari tahun 2010 dan bila dapat tahu yang mereka akan face each other di peringkat kumpulan kali ini, betul-betul di social media di negara masing-masing tu meletuplah discussion tentang game ni. So this is the game I paling look forward to. Bagi saya pula, I rasa yang pertama adalah Senegal versus Netherlands sebab kedua-dua pasukan dalam form yang sangat baik, prestasi yang sangat baik, tetapi kehilangan Sadio Mane akan merupakan satu faktor yang begitu besar kepada bekas kemenangan, bekas the ex-winners of AFCON lah tahun lepas. Dan I nak tengok macam mana Senegal boleh menghadapi cabaran ini yang berskala besar di sini. Dan juga Netherlands memiliki satu pasukan yang sangat menarik buat Louis van Gaal sebagai ketua jurulatih mereka dengan kelibatan Xavi Simons yang kini menyelah di pasukan PSV dalam Liga Belanda. Dan I rasa penyokong-penyokong Arsenal telah terasa kualiti yang dimiliki oleh Xavi Simons, pemain muda saja. Dan I rasa ini akan menjadi satu perlawanan yang sangat menarik buat penyokong-penyokong neutral, satu tactical philosophy battle yang begitu baik. Yang kedua, I rasa Portugal dan Uruguay adalah satu perlawanan yang I tak sabar nak menonton sebab ini adalah satu perlawanan antara kedua pasukan yang memiliki penyerang klasik yang pada suatu masa dahulu antara penyerang terbaik di dunia bola sepak. Ada Cristiano Ronaldo, kelibatan Cavani dan juga Luis Suarez. Ketiga-tiga pemain yang berkelas dunia pada suatu masa dahulu. Mungkin sekarang mereka telah sudah tua, mungkin ini adalah perlawanan terakhir mereka buat FIFA World Cup Piala Dunia ini, dan I harap perlawanan ini tersebut akan menjadi satu klasik thriller yang akan mengandungi pelbagai drama dan juga goals. Dan for me, the last one for me, I rasa akan meletup adalah Argentina versus Mexico. Kedua-dua pasukan daripada Amerika, satu daripada North, satu daripada South. This is an intense rivalry bagi saya, dan in a group C, satu kumpulan mungkin ini akan decide siapa yang akan menang group C. Dan bagi saya ini adalah satu perlawanan yang I tak sabar nak menyaksikan. Okey, Alice dah tulis? I sebenarnya semua perlawanan yang melibatkan Brazil lah. Okey, baiklah. Itu untuk perlawanan. Bagaimana pula dengan pemain? Sebab kalau kita lihat pun memang ramai pemain yang akan beraksi di sana. Tapi untuk Kish dan juga Chun, 2 pemain yang wajib akan dipantau untuk perlawanan ini. I think kalau berdasarkan player pilihan ni, Chun Hang dah boleh teka lah kot. Ada satu yang betul-betul obvious lah. Pemain ni dah hampir setahun setengah dah saya duk petik nama dia dalam semua show yang kita buat. Individu yang dikenali sebagai Moises Caicedo yang beraksi untuk Ecuador. Dia ni mula meletup I think about 3 years ago ketika peringkat kelaikan Piala Dunia. Dia pernah ditugaskan sebagai pemain muda 18 tahun je pada ketika itu, pemain muda
diberi tanggungjawab untuk man mark Lionel Messi. Dan dalam game tu, mereka hanya tewas 1-0 je kepada Argentina dan Caicedo dilihat sebagai antara pemain terbaik di atas padang biarpun sangat muda. Dan ketika itu dia masih beraksi di bumi Ecuador. Dikaitkan dengan Man United, tapi ialah Man United ni kan kelab yang banyak sangat masalah pada ketika ini. Dikaitkan pun tak semestinya dia akan buat kerja yang betul untuk pergi beli. Last Brighton yang dapatkan Moises Caicedo. Dan sekarang ni dia dah jadi standout player di Premier League bersama Brighton. So dia akan beraksi sebagai pemain tengah utama untuk Ecuador dan saya rasa apa yang kita nampakkan di Premier League tu kita akan nampak kualiti yang sama menyerlah di Piala Dunia. So that's why he is the first player yang I rasa I nak perhatikan dengan rapat. The second one I rasa player to watch. Yang ni secara peribadilah. Seorang lagi pemain yang I rasa lepas Piala Dunia ni nama dia akan mula disebut oleh semua orang, iaitu Enzo Fernandez. Pemain yang beraksi untuk Argentina pada ketika ini bermain untuk Benfica di Liga Portugal. Again, a very young defensive midfielder tapi ada kebolehan yang sangat luar biasa. And I don't know kalau dia akan ada dalam kesebelasan pertama sebab selalunya dia orang akan berikan peluang tu kepada nama-nama seperti Rodrigo De Paul, McAllister kadang-kadang. Kalau Lo Celso tu tak ada. Kalau Dybala fit, mungkin Dybala akan diturunkan. So I'm not sure kalau Enzo Fernandez will be in the starting 11, tapi kalau dia main, dia betul-betul boleh jadi breakout star untuk kempen Piala Dunia kali ini. Bagi saya sebenarnya I setuju dengan pilihan Kish, Moises Caicedo dan Enzo Fernandez, kedua-dua pemain muda midfield yang cukup berpotensi tinggi, tetapi bagi saya dua-dua pemain yang bakal meletup di Piala Dunia bagi saya adalah Mitrovic dan juga Kaoru Mitoma. Okay, kita start dulu dengan Mitrovic sebagai seorang target man. So Mitrovic sebagai seorang penyerang utama pasukan Serbia, dia memang akan menimbulkan pelbagai masalah kepada pemain pertahanan pasukan lawan, terutamanya dari situasi perebutan bola di atas udara. Mungkin with crosses into the box ataupun set pieces. Mitrovic akan di situ untuk menjaring gol atau menimbulkan pelbagai masalah kepada mereka. Dan satu statistik saya nak share sini, sejak musim lepas Mitrovic telah menjaring 21 jaringan melalui headers. Itu cukup membuktikan keupayaan beliau di atas udara. Dan pada masa yang sama, Mitrovic juga boleh ataupun mampu melakukan hantaran-hantaran yang begitu progresif untuk mencipta peluang buat rakan sepasukannya seperti Dusan Vlahovic ataupun Dusan Tadic di atas padang. Okey, yang kedua, Kaoru Mitoma, antara pemain daripada benua Asia yang mampu menyelah di Piala Dunia. Dan walaupun pemain ni masih baru dalam Brighton dan mungkin diberikan masa yang sedikit saja, tetapi dalam masa yang singkat beliau telah menunjukkan potensi sebagai seorang dribbler yang sangat-sangat baik, yang sangat berkualiti. Dan Mitoma ini bukan sahaja memiliki kelajuan di atas padang yang membantunya melakukan kelecekan dengan begitu lincah, tetapi juga memiliki keupayaan untuk melakukan hantaran-hantaran yang begitu bahaya ke dalam kotak penalti. Jadi, for me, Mitoma dan Mitrovic akan meletup di Piala Dunia. Alright, tapi baguslah sebab kali ni dekat Piala Dunia barulah nampak semua bergabung satu kan. Meletup. Selalu orang tengok kat liga serta liga je, EPL je, orang tahu EPL punya players je. Nice. Okay, Kish dengan Chun, orang kata ni soalan cepu emas. Taklah cepu emas sangat sebab tadi macam nampak dah you guys pilih tim mana. Macam kita orang Brazil. You guys personally pilih tim apa untuk Piala Dunia kali ni? Kalau saya ada dua lah. Satu is, the main one is memang Argentina because I really want to see pasukan Argentina dan Lionel Messi ni mara sejauh mungkin. I nak tengok Lionel Messi angkat Piala Dunia, melengkapkan kerjaya dia sebagai pemain terbaik sepanjang zaman, incredible football player. So Argentina adalah pilihan saya untuk pasukan yang saya nak tengok mara sejauh mungkin. But the second one was Senegal. Cuma sedihnya tak ada Sadio Mane lah. Jersey World Cup pertama yang saya beli pun jersey Senegal. Because ada satu kisah yang sangat romantik dengan pasukan Senegal ni. Jurulatih dia orang bekas kapten, dia sebahagian daripada skuad yang kalah di quarter final Piala Dunia 2002. AFCON pun dia kalah sebagai kapten pasukan dulu. Tapi sebagai manager, dia dah bantu pasukan tembus
maruah di AFCON, menang AFCON baru-baru ini, dan harapan adalah untuk dia membawa Senegal untuk sekurang-kurangnya semi-final lah World Cup, pasukan Afrika pertama di peringkat separuh akhir Piala Dunia. Tapi malangnya bila tak ada Sadio Mane tu, tak pastilah boleh buat ke tak. But for me, my two teams, Argentina dengan Senegal lah. Bagi saya, like what Kish said, I memang fan Serbia lah. Okay, pilihan saya sangat underrated dan bagi saya, I rasa Serbia memiliki satu pasukan yang mampu menyelah. Dan kalau kita lihat kepada corak permainan mereka seringkali akan menguasai tempo perlawanan dan akan seringkali menekan secara agresif, dan itu adalah total football yang I sendiri nak tengok. I tak sabar nak tengok Serbia layak ke final, menang Piala Dunia. And once and for all, Mitrovic as the king of Serbia. Kalau jadi memang terbaik lah. So memang you out of the world. Okey, kita nak ucapkan terima kasih dekat Kish and Chun atas perkongsian terpinci daripada tadi. Kita tanya semua grup kita dah pergi. Jangan lupa bersama mereka sepanjang liputan Piala Dunia di saluran 802. Kita ada bawakan 27 perlawanan secara langsung.